Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fadil Ustaz Rosli sebagai pengurusi, penimam, pengurusi, penjaga kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita ceramah tajuk wasiat Luqman. Saya ada anak-anak. Nama nama Luqman. Orang Melayu ni pun ramai juga yang nama Luqman. Cuma nak kita disebut Luqman. Jadi bunyi tak apa sedap Luqman. Dia betul bunyi Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan nama Luqman, untuk nama Luqman satu surah dalam Al-Quran. Bukan senang, bukan semua orang dapat peruntukkan surah Al-Quran. Ada Nabi yang tak dapat, surah dia tak ada surah khas di dalam Quran. Nabi Ayub adalah Nabi yang salah seorang daripada Rasul, tapi tak ada surah Ayub, tak ada surah Harun, tapi ada surah Luqman. Menunjukkan Luqman dapat satu keistimewaan kerana ada satu ciri kepada dia yang barangkali tak ada kepada orang lain. Hadirin dan hadirat sekalian, saya pasal bila nak tafsir surah Luqman ini, saya dia masa agak panjang, tapi saya nak ringkaskannya supaya kita dapat manfaat daripada surah Luqman. Allah kata, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Allah kata sesungguhnya kami ini bukan maksud Allah ramai. Kami ini macam beta, bahasa kemuliaan. Arab tak ada beta, dia we, queen, raja. Walaqad atayna Luqman, sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah, hikmah. Oleh kerana Luqman dapat hikmah, maka kita kenali dia dengan Luqman al-Hakim, ahli hikmah. Orang Melayu kalau benda pelik dia panggil batu hikmat. Hikmat tu daripada perkataan hikmah. Tapi tak hak orang Melayu kadang-kadang dia tak apa kena. Karamah maksud kemuliaan Allah beri pada wali. Kadang-kadang dia apa pun dia panggil keramat tu, keramat tempat hantu banyak pun dia panggil keramat dia. Dia cuma dia bagi makna tu tak betul. Allah kata walaqad atayna Luqman hikmah, sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Pertama, Luqman, Allah bila nak cerita tentang Luqman, Quran dia tak ada macam buku lain. Luqman orang sekian, lahir dia sekian, tempat sekian, kulit dia sekian, tinggi dia sekian, ayah dia nama sekian, anak, tak ada. Terus dia masuk, terus sebut nama Luqman. Tak ada
introduction. Tak ada satu pengenalan, tak intro. Perkenal dulu Luqman siapa? Macam tadi pengurusi kata perkenal penceramah, tapi Quran tak kenal. Sebab Quran bukan tujuan dia nak memperkenalkan individu, dia daripada mana, kulit dia warna apa, dia gigi besar mana, pak dia tak. Quran hanya nak memperkenalkan orang dengan perangai. Disebut Fir'aun, Quran bukan berkenal Fir'aun ni. Fir'aun nama Raja Mesir, banyak Fir'aun. Fir'aun yang lawan Nabi Musa tu Fir'aun mana? Quran tak detailkan. Disebut Fir'aun. Semua pemerintah Mesir sebenarnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, gelaran kepada Raja Mesir. Kenapa Quran tak perkenalkan Fir'aun hatinya tinggi ke, Ramses 2 ke 3? Kenapa dia tak beritahu? Kerana yang tu tak penting. Yang penting kita nak kenal orang ni, nak kenal perangai, budi perangai. Kalau kita kenal orang tu tinggi, rendah, hitam, putih, kita tak apa-apa. Kalau kita putih-putih, takkan nak tiru orang hitam. Kalau orang tu hitam-hitam, takkan dia nak tiru orang yang putih. Kerana itu bukan pilihan kita. Kita jadi hitam, kita jadi putih, kita jadi Melayu, kita jadi Cina, pak kita orang apa? Orang Kedah, mak kita orang Selangor, orang Penang. Kita tak pilih benda tu. Perkara yang kita tak pilih, kita tak bertanggungjawab. Perkara yang kita tak pilih, kita tidak dipertanggungjawabkan di atas perkara yang kita tak pilih. Sebab itu Quran tak penting benda ni. Quran kata walaqad ataina Luqman hikmah. Kami berikan kepada Luqman hikmah. Quran tak pentingkan. Quran tak cerita macam mana Luqman orang dia. Tak cerita. Siapa cerita? Riwayat Israiliyat cerita. Luqman rendah, pendek, hitam, mulut tebal. Yang ni Israiliyat cerita. Israiliyat apa? Riwayat Yahudi. Kerana Yahudi barangkali dia tengok dan dia catat, dan kemudian dia distort, dia ganggu, dia kacau, dia menyebabkan, dia distract kita punya fokus, dia divert kita punya fokus, dia selewengkan fokus kita kadang-kadang. Maka orang tak sibuk nak cerita tentang perangai Luqman, sibuk nak cerita tentang kulit Luqman. Yang ini tak betul. Sebab tu Quran cerita tentang bahtera Nabi Nuh. Quran tak pernah cerita bahtera buat daripada kayu apa, panjang berapa, bentuk macam kasut ke, macam bahtera biasa, lebar dia berapa. Quran tak cerita kerana itu semua tak penting. Kerana Tuhan tak suruh kita buat bahtera. Tuhan nak cerita tentang Nabi Nuh buat bahtera. Dia tak suruh kita buat bahtera. Sebab tu dia tak cerita detail macam mana untuk kita ikut. Nabi Nuh disuruh buat, dia buat. Yang cerita siapa? Yang cerita orang kemudian. Orang kemudian otak dia jadi kacau. Dia duduk sibuk ini kayu apa, dia duduk sibuk panjang mana, buat bubuk apa. Itu orang kemudian. Tapi dia tak cerita pula Nabi Nuh dakwah macam mana, perjuangan Nabi Nuh macam mana, tanggungjawab perjuangan yang Nabi Nuh buat macam mana, kesabaran Nabi Nuh macam mana. Dia tak cerita. Sebab apa? Dia telah orang tarik perhatian dia. Kita betul fokus Nabi Nuh ni sabar, dakwah 950 tahun, 1000 tahun, sabar dengan kaum dia. Dia tak cerita dah benda tu. Dia cerita bahtera dia kayu apa, panjang mana. Akhirnya dia telah tak memberikan perhatian kepada tujuan sebenar pengutusan Nabi. Maka ulama-ulama tafsir yang mengkaji tafsir nasihatkan kita supaya jangan sibuk dengan benda ni. Sibuk dengan tujuan sebenar. Sebab tu bila sibuk banyaklah benda tu, buang masa. Saya selalu sebut contoh ni berulang kali. Quran cerita Nabi Musa ada asal, tungkat. Macam-macam Tuhan suruh. Fadrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tungkat kamu batu. Fanfajarat min husnata asyarata aina, terbitlah 12 mata air. Pukul laut, tongkat dia
baling tongkat dia, fa'alqi 'asa, baling tongkat kau jadi ular. Quran tak cerita tongkat tu kayu kerbau ke, kayu jati ke, kayu koka ke. Quran tak cerita kerana ini tak ada kepentingan. Kalau hang ambil kayu apa hak paling baik pun, kalau tidak dengan kurnia Tuhan, dia tak jadi. Kalau ambil lidi penyapu pun, kalau Tuhan mau, dia jadi. Sebab tu cerita ni tak penting. Orang cari kayu gaharu, tak kayu gaharu. Saya ada satu kawan cerita, dia kayu gaharu, dia buat cari kayu gaharu. Dia letak kat rumah dia, mula-mula orang beli kayu gaharu tu 35,000 seketui kan. Lepas tu dia tu tak mau hantar balik, wangi dia. Mari daripada China ke, main beli kayu gaharu, tengok, dia pun dia pakar, dia tengok, kayu ni baik. Ini betul dia cerita. Orang Kelantan juga. Kawan ni beli daripada dia kayu gaharu tu, kayu seketui ya, 700,000. Oh, kat juta. Dia kata model dia suruh orang muda orang pergi cari hutan tu 5,000 ya. Tapi kayu tu bagus. Wow, letak dalam satu dewan bangunan, satu bangunan tu 700,000. Kayu gaharu 700,000 tu kalau pukul lalu tak tentu. Sebab bukan masalah jenis kayu, masalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka Quran tak cerita benda yang remeh-remeh. Quran cerita benda penting. Dia tak cerita Luqman tinggi rendah, dia tak cerita. Because that is not very important. Quran focusing on the essence of the story. Quran fokus kepada intipati cerita. Apa intipati cerita? Intipati cerita ialah Quran nak cerita satu orang nama dia Luqman. Allah bagi kat dia hikmah, kebijaksanaan. Hikmah ni nak ulama kita baca Quran hikmah, kadang-kadang Alkitab bawa hikmah, kitab dan hikmah, sunnah tu pun hikmah. Tapi kesimpulan hikmah ni, orang kata hang ni cakap hikmah sikit. Apa maksud hikmah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah apa? Banyak penafsiran, tapi saya pilih yang mudah untuk faham. Bila dia cakap tentang hikmah Luqman, hikmah berdakwah, maksudnya hikmah ialah perbuatan, perkataan, tindakan yang betul pada tempat yang betul. Ini maksud hikmah. Kalau kita pensyarah universiti ni ada sebagian Tuan Haji kita dari SM lah. Orang universiti baru cakap teori hebat lah dengan kelas universiti ni. Main cakap benda yang sama di masjid kampung. Kampung Terengganu apa benda dia ni cakap ni. Nampak isi tu pandai lah, tapi tak hikmah. Pasal perkataan tu hebat, tapi tak diletak pada tempat yang betul. Orang yang hikmah ni Allah bagi kat dia, dia pergi cakap dengan orang asli, dia tahu nak cakap macam dengan orang asli. Main cakap dengan orang universiti, dia tahu nak cakap macam mana dengan orang universiti. Ni nak cakap dengan budak-budak, dia tahu nak cakap macam mana budak-budak. Ni dia cakap budak-budak orang tua ni susah nak cakap. Itu hikmah. Mak bapak yang hikmah maksudnya dia cakap bahasa dengan anak dia sesuai bahasa Tuhan. Tak sama kita cakap dengan anak kita dengan kita cakap orang luar. Bapak dia profesor, balik bagi ceramah ke anak dia baru umur darjah 3 macam pelajar universiti, tak boleh. Anak dia baru nak belajar, umur baru 7 tahun. Dia anak wahai anakku. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan anak dia begini. Dan dia tak boleh faham. Yang tu dia nak kenal hikmah, tindakan hikmah, kataannya betul pada orang yang betul, tindakan yang betul pada orang yang betul. Kadang-kadang sebab tu bila kita tak tahu, kita nak pergi dengan orang kampung, kita tak reti misalnya.
Kita kena cari orang hak erti, pasal dia ada hikmah, pasal dia biasa. Bila dia pergi, ngam, masuk. Pasal buat perkataan sesuai, perkataan dikena. Allah bagi pada Luqman hikmah, kebijaksanaan, perkataan betul, ilmu betul, cara sampai betul. Sebab tu orang banyak dokaitkan dengan Luqman, kata-kata Luqman, kata-kata Luqman. Sebagai tu tak ada dalam Quran pun. Orang kata Luqman kata, kita pun tak tahu Luqman kata dua ke tak. Dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada, dalam buku-buku lama kata, tapi kita tak pasti. Tapi orang selalu sandar bijak-bijak ni kat Luqman lah. Sebab tu Luqman Al-Hakim. Al-Hakim tu bukan nama dia. Al-Hakim tu gelaran dia. Hakim, orang yang mempunyai hikmah. Allah bagi pada hikmah, anishkur lillah, agar dia bersyukur kepada Allah. Yang ini satu benda. Bila Allah bagi kat kita kebijaksanaan, benda pertama kita kena buat, syukur pada Allah. Yang ni orang bila dapat jaya, mengaji pandai, masuk universiti, jadi pensyarah, jadi apa, benda yang pertama Allah bagi kebijaksanaan supaya dia syukur kepada Allah. Kata bukan semua orang cerdik. Orang masuk universiti bukan cerdik. Orang kata Gandhi pandai Gandhi. Banyak orang nukil kata-kata Gandhi. Tapi orang nukil juga ada kata Gandhi. Orang tanya Gandhi pasal apa? Orang Hindu sekolah ilmu. Gandhi punya pandai kan? Saya ada semua lembu. Tak sesuai lembu nak sebut. Dikatakan Gandhi kata, dia kata lembu lebih baik pada mak kita. Mak kita menyusukan kita, tapi bila dia dah tua, dia susahkan kita, dia suruh kita bawa hospital lah, dia sakit, dia cari ubat. Lembu kita ambil susu dia, tapi bila lembu tua sakit, lembu tak kacau dia. Dia tak orang pandai kat Gandhi. Jadi dia tak sampai level of thinking tu, dia tak sampai. Jepun pandai buat teknologi buat, tapi tak pandai. Agama Jepun tak ada agama. Ada yang Shinto, ada yang Buddhism. Dia buat susah. Kadang-kadang dia lahir dalam dia pilih Shinto, mati Buddha. Lahir Buddha, mati Shinto. Dia tak tahu. Dan kalau mati tak ada apa pun, kena mati kos mahal. Shinto ni panjang cerita pasal Shinto ni. Tapi maksudnya otak bak lain adalah, tapi hikmah yang membawa manusia syukur tak ada. Sebab itu penting bila Tuhan bagi bijaksanaan, ilmu hak kita sampai tu, sampai boleh kita syukur kepada Allah. Allah kata Allah bagi pada Luqman hikmah supaya dia bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah kata, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, Allah Taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuhan bagi tahu, takut manusia rasa bila dia bersyukur, Tuhan untung. Kita tak semayang lama, lepas tu kita pergi semayang. Minta jawab lah kan, mudah-mudahan kita semua solat. Ada orang kata kalau ada orang lama dia semayang dah apa dah, lepas tu dia main semayang, dia kata ini baru Tuhan juga. Dia rasa macam Tuhan untung kerana dia semayang. Tak ada. Ataupun dia duit banyak, dia tak sedekah. Dia sedekah, lepas tu dia rasa belagak. Dia kata kalau Tuhan tak jaga aku tak bersedekah. Dia rasa macam bila dia buat ibadat, Tuhan untung. Tuhan kata wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang syukur, dia syukur untuk diri dia sendiri. Tuhan tak dapat untung apa. Tuhan Maha Kaya. Allah Ta'ala man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, Allah Ta'ala ghani hamid. Kalau orang kufur, dia rasa dia tak mau syukur ke Allah. Allah kata Allah ghani hamid. Allah bukan saja ghani, dia hamid.
Kita panggil Abdul Hamid. Alhamdu Hamid. Ghani maksud kaya. Hamid terpuji. Allah combine dua nama dia. Ghani, Hamid, kaya dan terpuji. Pasal ada orang kaya tak terpuji. Dia kaya, semua orang pula kaya. Ada orang terpuji, dia tak kaya. Tapi Allah kaya dan terpuji. Kaya dan terpuji. Sebab itu kita, Allah Ta'ala combine. Dia bagi Qiran. Dia combine nama dia, supaya orang jangan fikir apa? Tak, Allah kata aku kaya, puji. Tak mau sembah, okey. Kalau semua manusia daripada awal sampai akhir sembah Tuhan sebaik-baik sembahan macam Nabi Muhammad, tidak menambahkan sikit pun daripada kebesaran kerajaan Allah, kerana dia nak maha kaya dan terpuji. Kalau semua daripada awal sampai akhir dengan sejahat-jahat hati, siapa hati boleh jahat ni? Fir'aun ikutlah. Orang lain setakat lawan Tuhan, maksiat. Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun ayat pin dua. Ayat pin mengaku Tuhan. Seorang ni apa nama? Tuhan Harun. Kira dahsyat orang Arab. Banyak orang sesat. Afrika mereka tak mengaku Tuhan. Orang Melayu mengaku. Hebat Melayu. 2-3 orang mengaku Tuhan. Sejahat-jahat hati manusia, sejahat-jahat jiwa, semua tak mau taat ke Tuhan. Pada Tuhan tidak mengurangkan sedikit pun dari kebesaran kerajaan Allah. Siapa yang kaji sains, dia akan tahu tengok bumi ni debu ya, dibandingkan semua objek-objek yang ada. Segala objek yang ada di angkasa, galaksi macam-macam, bumi ni debu ya. Tak kira dia besar, kebesaran Allah besar. Apa ada lagi kita pun tak tahu. Tengok filem Thor. Ya. Dia main di mana? Ha? Betul. Nak main di lagi nak cakap audio. Dia apa lagi? Apa lagi yang semua ni debu ya. Matahari yang ada yang kita dapat besar tu kecil. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan alam manusia ni, bukan alam bumi lah, semua. Thor tu ada tak ada iPad lah kan. Kalau ada pun Rabbul Alamin, Tuhan. Setelah Tuhan cerita muqaddimah Luqman, barulah Tuhan beritahu. Tuhan kata, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman kata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu, dalam keadaan dia nak nasihat anak. Jadi tujuan dia nak nasihat. Luqman cakap ke anak dia, nak nasihat dengan nak lekas geram lain. Aku ni bagi nasihat, tapi kita tengok dia nak tubuh kita kan? Bukan. Kau ni apa? Bukan nasihat kita. Nasihat maki sampai 3-4. Jangan. Nasihat apa? Nasihat, bila kita bagi nasihat, wa'iz, ja'ilu, kita bagi wa'iz, maksudnya kita nak daripada orang yang dapat nasihat itu kebaikan. Buat kita nak bagi dia pelikuh. Kalau tidak, itu kita bagi dia nama-nama. Ni dengar aku nak bagi nasihat orang ni. Pasal apa? Pasal kita mau dia dapat kebaikan. Allah kata, Allah selit. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Siapa pula lejak bahasa Arab ni ustaz ni tahu. Cantik dia punya wow, hal dia kata. Tak kala Luqman berkata pada anaknya wa huwa ya'iduhu,
keadaan, bahawa itu dalam hal keadaan. Ya'iduhu, dia menasihati anak. Supaya Allah nak bagi tahu, yang ni bukan pok hak nak maki anak kan. Pok hak nasihat anak. Allah bagi tahu nasihat yang pertama Luqman bagi kat anak. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Orang Melayu ni tak apa dia boleh guna ayat dia. Tapi Luqman kata, ya bunayya, wahai anak. Bukan nak tunjukkan nasihat ini guna, wahai anakku. Oh my son. Dalam bahasa orang Melayu ni jarang cakap bahasa istana macam tu kan. Kita tambah orang Kedah, budak-budak bahasa kan, orang utara ni woi kan. Kita bahasa dalam tak berapa cantik. Sebab tu orang yang kita nak upgradekan kehidupan, salah satunya kita upgradekan dengan bahasa. Bagi anak-anak kita dalam rumah kita, bahasa mereka semua elok. Tak ada dia cakap dengan adik dia, dengan abang, weh hang ni kau ajar. Dia tak mau dengar pasal tu. Dia tiru pak dia. Kalau pak dia duduk semua setiap hari kau orang duduk layak, dia diulang dah kau ajar kan. So dia mesti upgrade. Hang, semua ni bahasa kasar. Sebut nama awak dan bahasa elok. Hang ni orang tak kelai ya. Walaupun kita cakap lah bahasa desa lah. Tapi biasanya bahasa sebab Tuhan cepat pun kelai. Bukan ada hang, ada Melaka, yang ada hang tak Melaka. Tak ada. Semua hang main kat kita. Main Pulau Utara. Sebab tu bahasa bangsawan kita tak suruh cakap ayah anda, anak anda kan. Kita cakap bahasa elok, bahasa yang terpilih. Sehingga anak kita tak tahu, kalau dia dengar orang maki orang, dia tak tahu ni. Dia pernah tanya kita, dia kata apa ni? Tapi kalau anak kita cukup lancar, fikir perkataan ni, problem. Sama ada kita masalah atau kita bagi dia berkawan dengan orang yang bermasalah. Pantang terkejut buat pula perkataan. Oh, kacau. Tengok pak dia ni orang, sebab Al-Quran ajak bahasa yang santun. Ya bunayya, wahai anak. Kita mungkin tak cakap dengan anak kita wahai anak. Anak kita nama Azlan kan? Azlan. Kita panggil abang, adik. Kita sebut benda yang dia rasa dia dekat dengan kita. Ya bunayya, la tusyrik billah. Ini nasihat yang pertama. Dan inilah juga syukatan yang pertama di dalam pendidikan Islam. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. So benda yang pertama kita kena ajak pada anak bab akidah. Akidah apa? Akidah supaya anak jangan syirikkan Allah. Jangan wujudkan apa-apa dalam pemikiran dia, dalam diri dia, sesuatu yang menandingi kebesaran Allah. Supaya anak kita kecil-kecil tahu Allah Maha Besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Siapa nak besar itu? Tak pintu. Ada yang bilang besar pintu lagi dia masuk. Kita main depan sikit dah, bagi orang tu. Nah, main. Ini Luqman yang main depan. Okey kan? Nama apa? Hasan. Orang Melayu dia sambung. Nama Syamsul. Syamsul tak ada makna. Sebenarnya nama dia Syams. Syams maksudnya matahari. Dia kalau nak jadi Syamsul, dia nak kena sambung Syamsuddin. Pasal dia sambung Syam, alif lam tu, alif lam kataan selepas tu. Tidak ada jadi tekan itu. Kita tak apa lah, kita tak jadi gitu.
Main-main, boleh-boleh dia orang lain. Bagi dia orang masuk main. Siap, luar. Luar ada nyamuk. Okey. Benda yang pertama, sukatan yang pertama ibu bapa kena ajar anak, ni bukan cikgu ni. Ibu bapa sedang teruk. Dia kata anak dia teruk, dia kata, hang ni cikgu anak ajar macam mana teruk ni. Dia salahkan cikgu, dia tak salahkan dia anak dia. Anak duduk dengan cikgu berapa banyak hidup di rumah, makan di rumah semua, anak teruk, dia salah cikgu. Cikgu pergi sekolah, cikgu tengok anak kita teruk, cikgu kata, pok hang ajar macam mana ada rumah ni. Jadi tak tahu siapa ajar anak kita. Cikgu kata pok dia salah, pok dia kata cikgu salah. Tapi Quran kata orang yang pertama nak didik anak siapa dia? Bapa. Bapa dia kata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Sebab tu bila nak jadi bapa, dia kena ada ilmu. Bukan nak kena pergi mengaji universiti, ambil pengajian Islam, tak perlu. Kena ada ilmu tentang bapa tu sendiri, kena tahu makna syirik. Jangan bapa bila anak tanya syirik apa, bapa tak tahu. Tanya pasal anak tanya, bapa hobi apa? Bapa tahu hobi. Hobi lah. Anak bapa tahu hobi, tak tahu syirik. Hobi apa? Unexpected journey. Okey. Jadi bapa kena ada ilmu. Sebab tu bila orang nak kahwin dengan anak kita, anak perempuan kita, kita nak tengok dia ada sikit pengetahuan. Tak payah tanya tengok sijil bakal menantu kita ni. Sekurang-kurangnya dia tahu pergi mengaji agama, sikit-sikit main masjid, ada kuliah dengar, jadi ada pengetahuan. La tusyrik billah. Benda pertama Luqman kata, jangan syirikkan Allah. So anak dia tahu, anak dia akidah okey. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang besar. Quran kata benda paling besar, zalim yang paling besar kali benda apa? Syirik. Zalim yang paling besar syirik. Bunuh orang zalim, tapi syirik lebih zalim. Bunuh orang, ambil nyawa orang, zalim. Tapi disembah kepada Tuhan, kepada zat lain yang bukan Tuhan yang menciptakan kita, itulah kezaliman yang besar. Satu orang mak lahirkan anak, lepas tu anak dia tak membantu hukum mak dia. Dia pergi kata orang lain mak dia, padahal dia tahu yang itulah mak dia. Zalim tak zalim? Tuhan yang menciptakan manusia, kemudian manusia nafikan dia sebagai Tuhan. Zalim tak zalim? Zalim. Kezaliman yang besar. Ataupun letakkan yang zat yang lain yang sama. Kemudian Tuhan kata, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami pesan kepada manusia dengan kedua ibu bapa. Ibunya mengandungkannya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan memisahkan dia daripada susu ketika umur 2 tahun. Ni berhenti susu umur apa? Betul? Quran kata Tuhan pesan pada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapa, tapi Tuhan bagi fokus kat mak. Tuhan kata ibunya mengandungkannya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami pesan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungkannya dalam keadaan susah dan melahirkannya dalam keadaan susah. Mengandung dan menyusu 30 bulan. Quran ni kata menyusu berapa bulan? Ayat tadi menyusu berapa?
Hak tadi hak awal kita kata musuh berapa tahun? Berapa tahun musuh? 2 tahun berapa bulan? Ha? Berapa? 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Quran kata dalam ayat lain, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusu 30 bulan. Jadi kalau menyusu 24 bulan, baki tinggal berapa bulan? 6. Jadi sekurang-kurangnya manusia ni boleh duduk dalam kandungan untuk lahir, sekurang-kurangnya berapa? 6 bulan ke atas. Sebab itu ada dalam majoriti mazhab kata kalau satu orang nikah 5 bulan mai anak, itu tak boleh dikira sebagai dari perkahwinan dia. Artinya dia anak tu mai, hubungan tu berlaku sebelum perkahwinan. Tapi kalau 6 bulan ke atas, mai lepas 6 bulan setengah, 7 bulan mai anak, kita tak boleh tuduh dia. Kenapa? Sebab Quran kata wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung dan menyusu 30 bulan. Ayat hak surah Luqman kata menyusu 24 bulan, nanti 2 tahun. Artinya baki 6 bulan. Artinya kalau 6 bulan ke atas, satu orang tu lepas nikah 6 bulan ke atas, dia mari anak, semua mazhab kata anak ni boleh nasab kat dia. Dan sebagai mazhab kata walaupun korang benda tu boleh lah, tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena guna yang ni, kita tak anak ni boleh nasab kat dia. Wa hamlu wa fisaluhu 30 syahra. Quran kita ayat ni. Okey. Allah kata apa? Li walidaika ilaiyal masir. Kamu hendaklah syukur kepada aku dan kepada kedua ibu bapamu, kamu akan balik kepada. So, syukur yang pertama pada ibu bapa kepada Allah. Kamu hendaklah syukur kepada aku. Kepada siapa dulu? Pada Allah dulu. Dan kepada kedua ibu bapa, dan kamu akan balik kepada saya. Kemudian Tuhan tadi Tuhan cerita nasihat Luqman, Tuhan stop nasihat. Macam kita duduk tengah cerita ni, kita stop. Macam ni takkan nak sama orang Tuhan, tapi nak bagi faham stop macam mana. Tengah-tengah duduk ada cerita, dia stop, dia buat iklan. Pasal iklan tu dia rasa, katanya syarikat tu dia rasa penting, TV rasa penting, pasal syarikat iklan tu banyak ke dia. Tapi Tuhan taklah macam tu. Apabila Tuhan tengah cerita tentang baru mula masuk cerita tentang nasihat Luqman, stop, terus cerita tentang ibu bapa, supaya ingatkan kita cerita ni tak boleh habis. Kena tahu dulu tentang ibu bapa. Setelah Tuhan kata tentang ibu bapa, taat, Tuhan kata buat baik pada ibu bapa, kerana mereka telah susah payah. Syukur ke Allah, syukur ke ibu bapa, terima kasih ke ibu bapa, balik kepada Allah. Kemudian Tuhan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua ibu bapamu jahadaka, berjihad, jahada itu kita bagi jihad, jihad ini bersungguh-sungguh, ala an tusyrika bi, supaya kamu mensyirikkan aku. Misalnya anak dia, bapa dia tak Islam, ulun kata kau kena keluar, jangan mengikut Islam. Misal kata ini berlaku pada zaman Nabi. Kita mungkin tak rasa pasal ni semua lahir dalam keadaan alhamdulillah mak bapak Islam. Tengok saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, susah. Dia nak masuk Islam, pak dia tak masuk, berjuang dia dapat nikmat iman. Tuhan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Jika dia susah payah sungguh-sungguh mak bapak nak bagi kamu syirikkan aku, benda yang kamu tak ada ilmu, kamu tahu benda ni tak betul, tak ada ilmu yang menunjukkan benda tu betul, fala tuti'huma, jangan taatkan kedua ibu bapa. Artinya ibu bapa Tuhan suruh baik, tapi ada mak tak boleh taat, tak?
Kalau mak bapak kita kata jangan semayang, taat tak? Tak taat. Tapi Tuhan kata sama, fala tuti'huma, jangan taat mereka. Tapi kena baca bagi habis. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, buat baiklah kamu kepada mereka berdua di dalam urusan dunia. Buat baik kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Ni mak bapak hak suruh anak syirik pun anak tak boleh maki mak bapak. Tu tak berarti bila anak masuk Islam kita kata hanya duduk balik tengok dia kafir. Tak berarti kita jangan. Tuhan anak yang masuk Islam bagi dia bunyi tu. Berapa lama bunyi? Habis. Dulu masjid, banyak masjid dia suka buat jam besar masjid. Pasal sekarang kurang ya. Idea buat jam besar di masjid ni kita tak tahu siapa. Jam ini berdiri kan. Dan dia akan bunyi setengah para ulama dia tak suka bila dia masuk masjid dan jam dia pergi buang bunyi, dia rongkok pergi hilang bunyi. Pasal dia kata macam gereja, tapi lah tak ada warna mana macam tanah betul. Lepas tu orang Melayu beli jam sofa, beli jam tu tak kau dulu dalam masjid supaya orang nampak. Lah ni teknologi tak payah usah buat. Makan ruang tak satu jam kat dinding semua orang tengok tak. Nampak? Tarik. Dia ada penonton juga. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Jangan taat pada mereka, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Buat baik kepada kedua ibu bapa dalam urusan dunia. Kalau anak masuk bila balik jumpa pak dia kata mak kena masuk balik agama Hindu. Katakanlah bapa dia bersuruh, mak dia pun duk cakap tak hari kena masuk agama. Tiba-tiba mak dia telefon, ni aku sakit ni. Wajib tak anak tu balik untuk tengok mak dia sakit? Wajib. Walaupun mak dia kalau balik dah mesti cakap kena masuk balik agama Hindu, kena masuk balik agama Buddha, kena masuk balik Kristian. Dia tak usah taat, tapi dia kena buat baik kepada kedua ibu bapa dalam urusan dunia. Ubat kena cari, mak dia sakit kena bagi duit, dia mak dia nak pergi hospital dia hantar, tapi dia jangan taat untuk syirik. Sama lah juga kalau kita dapat mak tak apa faham lah ya. Mak kita kata, ni buat apa nak pakai tudung ni panas. Kita pun gerak, kita pun kita ada rosak. Aku tak mau tengok mak aku. Kita buat buka tengok lah kan. Abang mak tak baik mak ni tudung tuan ni tuan lah kan. Kata aku dulu tak pakai tu tak jadi mak pun. Lepas dia buah apa kita tak pulau dah. Kita mungkin bagi pandangan kita ni, kita jawab balik dia, tak apa lah. Tapi bila dia sakit, dia demam, tak aku tak mau tengok lah mak aku, dia suruh buang tudung, tak boleh. Kita kena pergi wasahib. Lagi kan yang syirik, yang nak suruh kita syirik, kita pergi. Ini kan pula yang hanya suruh kita tak ikut dua tiga benda tak agama suruh. Quran ajak elok, orang Islam orang yang elok. Lepas tu orang takut nak masuk Islam. Bila masuk Islam tak kena tahu, ni anak saya masuk Islam dia semua dah buang kami punya keluarga. Dia punya bapa nama David, dia cakap dia punya bapa nama Abdullah. Wah, apa punya buah kan? Quran kata ud'uhum li abarihim. Panggillah anak berdasarkan nama pak dia. Ikrimah masuk, pak dia Abu Jahal. Pak dia Abu Jahal lah. Takkan Ikrimah bin Abdullah. Orang bilang ubah, jadi orang bilang jadi keliru. Bila keliru semua orang tak ikut nak masuk Islam. Macam-macam kita ada jabatan nak bagi orang masuk Islam, tak jadi. Sebab orang tak seronok masuk Islam, orang kita derita.
Kemudian Allah sambung. Allah kata, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, wattabi' sabila man anaba ilayya." Kamu kena ikut jalan orang yang balik kepada aku, yang balik kepada Allah. "Summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kamu balik kepada aku akan beritahu apa yang kamu amalkan. Hak mana kita buat di dunia ni, semua kita balik kat Tuhan. Kita sendiri lupa lah, Tuhan tak lupa. Kita ada tolong orang susah, masa kita susah dulu. Ada hamba Allah susah banyak ada. Dalam poket kita ada RM20, dia susah. Kita RM20 banyak, masa tu yang tu je ada. Ambil bagi kat dia RM10. Lama dah kita dah kerja dah. Dalam poket setiap hari, di mana habis. RM10 jatuh pun kita tak ambil. Jatuh RM10 tak ambil kanan lah, putih ambil lah. Dia beli berapa? Dulu, susah. Kita pun tak ingat dah kita tolong orang RM10 20 tahun lepas. Tuhan tak lupa. Masa tu kita tolong, kita susah, Tuhan tak lupa. Kita lupa lah. Atau konsumen jumpa kita, "Abang, apa ingat tak saya?" "Apa? Dulu saya dah susah dengan duit abang. Abang bagi RM10, saya nak bayar mana ni?" Ambil ya, tambah RM50 pun tak. Kita ada banyak. Tapi RM10 kita bagi, Tuhan tak lupa. Tuhan simpan di sisi Tuhan kebaikan. "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kamu balik kepada aku akan bagi tahu apa yang telah kamu buat. Ini Tuhan. Dia tak lupa setengah orang fikir musuh kita yang buat kat kita. Musuh kita pun kadang-kadang lupa. Kita pun lupa dah dia. Tuhan tak lupa. "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang orang lain buat. Tuhan tak lupa. Sebab tu don't worry so much. Sebab tu ada akhirat. Viva putih nak dijual, ada? Viva putih PJ S6517 tak tutup lampu. Jangan lagi kerajaan tengok kita tak tutup lampu, dia warna pula tak ada lesen. Itu tutup cepat. Kami harap hari ini. Dia ingat ayat kaya orang kata, kita naik pula, turun, naik pula, tak ada bateri. Lembah pula kan. Kemudian Allah kata, Luqman sambung nasihatnya sampai pergi ubah kan? Tak habis dah nasihat ni. Sebab tak kira nasihat siswa jawab tak. Luqman sambung nasihatnya. Luqman kata, "Ya bunayya." Hari tuan-tuan bila nak nasihat anak, pertama tadi nasihat apa? Tentang apa? Akidah kan. Yang kedua kita kena nasihat anak tentang apa? Tengok Luqman nasihat itu. "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anak, jika ada sebesar habuk yang halus, habuk tu duduklah dalam batu pun, duduklah di langit yang tinggi pun, nanti akan dibawa datang oleh Allah. Atau duduklah aw fil ard, atau di bumi, ya'ti biha Allah, nanti Allah bawa. Inna Allah latifun khabir. Allah Ta'ala itu maha halus dan maha khabir, maha mengetahui. Kadang-kadang kita buat ke orang tu tak tahu. Saya selalu buat satu contoh simpel. Banyak benda kita buat ke orang. Kita duduk depan komputer, kita maki orang, kita tulis kat Facebook kita. Facebook kita pun nama lain, nama orang tak tahu nya. Atromen mata biru. Orang tak tahu buat dia ada itu pun. Nama orang kita tahu, orang tak tahu lah. Mereka orang yang makan dia boleh tulis kita punya ID kita. Tapi kita maki satu orang, kita buat nama kawan kita apa, kita mana-mana tokoh kita maki dia. Dia pun tak tahu siapa maki. Tuhan tahu tak? Ya'ti biha Allah, Allah bawa dalam akhirat.
Tengok-tengok, pasal apa orang tunggu sembahyang tarawih banyak tak ada bagi kat dia habis. Sebab tu orang yang kena maki ni bukan semua hobi. Betul tak? Ramai orang yang kena maki ni untung dia akhirat kelak. Yang penting kita kena betul ya. Orang maki kita betul. Orang maki kita. Mayang Allah banyak ambil mayang dia ambil kita. Jumpa dia terima kasih banyak Allah ada bagi pahala bagi. Aku pula gaji ni pun kita bosah-bosah ni boleh nampak gaji bosah bagi mayang kat tu ada lagi tak main. Kan? Dia maki kita berkenak. Inna Allah latifun khabir. Ya'ti bi Allah. Tuhan kata dalam batu tu halui lah orang ni. Batunya besar. Tengok batu besar. Halus duduk tengah batu. Allahu Akbar. Tambah duduk dalam jantung hati kita. Tuhan Akbar. Hadut di langit tu. Debu. Orang dulu tak nampak langit punya luas. Tuhan kata Tuhan Rahman. Duduk tengah buah bumi ni. Tak tahu bumi di tengah bumi yang panas. Di dalam bumi ni panas. Sebab tu di dalam laut yang dalam ada api. Nabi dalam hadis dhaif Nabi sebut bahawasanya di dalam laut ada api. Dalam laut ada api. Dulu orang tak boleh nak faham laut ada api. Macam mana laut ada api? Sekarang tengok laut ada api. Lautan yang dalam ada api. Api yang sentiasa menyala. Laut habuk debu api tu tak pasal nak masuk dalam. Tuhan buat peluang kalau amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat sebesar habuk yang halus pun kebaikan pada orang ini. Kita sambil jalan nak tengok Allah. Insya-Allah masjid tak kita buat sujud kena. Kita ambil tisu apa kita tisu guna dah. Ambil pegang tu dibuang. Siapa tak tahu. Kita pun tak ingat dah. Kita buat picok tu 25 tahun lepas. Allah bawa kepada akhirat. Tambah benda besar kita bawa kereta. Hujan. Orang tertunggu kan pergi jalan. Lobak nampak. Kita belah agak. Oh dia tahu lobak saja. Tayar kereta kita masuk. Wajib baru tu. Kita cermin kereta gelap. Dia kata Allah. Isteri kita kata sebelah. Allah. Siap aku tu. Allah dia bukan tahu siapa. Kita kata Allah Ta'ala nampak. Dia bawa kepada dia akhirat. Kes ni bawa cara dia akhirat. Ya'ti bi Allah. Yang ni nasihat hak kedua Luqman bagi tahu anak dia. Maksud benda kedua kita kena bagi tahu pada anak kita setelah akidah dia jelas, kena bagi tahu macam ni. Kita buat apa pun Tuhan nampak. Pak tak nampak, cikgu tak nampak, semua orang tak nampak, Allah nampak. Yang ni yang kita gagal bagi tahu anak-anak. Ayah pun gagal, mak pun gagal bagi tahu sebab kita tak ada benda tu muraqabah. Yang ketiga nasihat Luqman pada anak dia, ya bunayya aqimus salat. Wahai anakku, dirikanlah salat. Apa maksud dirikan salat? Apa maksud dirikan salat? Baju kuning. Apa maksud dirikan salat? Saja, tengok saya kata ada baju kuning dirikan salat. Maksud sampai ketua dia teringat. Dia kena anak kuliah. Dirikanlah salat. Berarti dirikanlah salat. Maksudnya bukan saja salat, dirikan salat. Salat tu kalau macam rumah, dirikanlah rumah. Ada tiang, ada bumbung, ada lantai. Dirikanlah salat. Maksudnya bila nak salat, buat bagi cukup rukun-rukun kan. Ada orang salat merepek. Bukan salat tu bagus ya. Allahu Akbar. Dia rokok, tekuk dia patah. Orang rokok straight, dia tekuk patah. Dia tengok perut dia apa-apa.
Ada orang rokok pegang lutut, dia rokok pegang betik. Ada rokok tengok ke depan, dia macam pura-pura, dia cungit kepala dia ke depan. Tu tengok tu imam dalam. Ada orang betul dah layak tapi tidak mendirikan solat. Takbir berkudana, bawa macam ni ada. Takbir adalah Allahu Akbar. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah salat. Rokok betul semua, tu dirikanlah salat. Jadi apa kena ajak anak salat? Kalau pak tak reti, pak kena bawa anak pergi mengaji salat. Dia kena hantar kursus sifat salat Nabi. Kursus macam mana Nabi salat. Bukan kursus macam mana ustaz salat. Kursus macam mana Nabi salat. Ustaz nak salat pun tak pakai, kena pakai Nabi salat. Ustaz pun kena ikut Nabi, tu imam kena ikut Nabi, makmum kena ikut Nabi, tausiah pun kena ikut Nabi, hak takdir pun kena ikut Nabi. Bukan kena ikut ustaz. Kalau tidak ustaz mau buat style dia 10 ustaz 10 ustaz. Ada kok menentang kok buku dia tak boleh. Semua semayang style macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf, dan suruh buat baik. Ni hak benda ni makanan kita tak buat. Kita tak mahu anak kita ni habis semayang sudahlah. Kalau tengok orang semayang tak penting untuk sudah kacau dia pergi ke depan. Luqman tak nasihat dia tu. Sebab tu anak kita pasif. Dia kena anak kita jadi satu orang yang aktif untuk kebaikan. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruh orang buat baik dan cegah orang daripada buat mungkar. Tu pesan Luqman. Lepas semayang boleh lah, kena ni aktif lah, kena buat kerja dakwah lah, pergi sekolah, belajar, bercakap, memimpin. Bagi tahu, tengok, kita jangan tengok anak kita. Kita bagi tahu, ajak anak kita. Ni abang, tengok, ni pakcik tu mungkin dia tak tahu. Pergi tunjuk dia tak mana jumpa dia masuk surau. Suara kita pergi, dia kata pakcik, dia berlatih orang buat baik. Tengok orang buat salah, pakcik, tak boleh pakcik yang ni. Kerana dia buang, dia ada ni tabik tak elok, naik kereta ambil sampah buang. Tunggu sampah dah, dia kata tak buat tu kerja orang dia sampah. Ni rakyat yang tak bagus. Tu negara kita kotor. Kita ada tengok, kita pegang sangka pakcik, abang naik tak, pakcik ni buang sampah dan tunggu sampah. Baru dia rasa segan sikit kan. Dia kata hang siapa nak suruh. Anak kita kata saya majlis perbandaran. Anak, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf, suruh orang buat ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegah orang daripada buat munkar. Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah apa yang menimpa. Sebab bila kita semayang orang tak kacau. Mula-mula biasanya orang tak kacau lah. Tapi bila kita start cakap, pakcik yang ni kena buat macam ni, benda Allah suruh, yang ni Allah tak suka. Orang mula orang tak tahu hang siapa, orang mula kritik, orang mula kata kat kita, orang mula kutuk kita. Luqman tahu benda dia akan main. Semua orang berdakwah dia kena dapat buat ni. Terus Luqman campurkan nasihat dia. Wasbir ala ma asabak, hendaklah kau sabar di atas apa yang menimpamu. Yang ni kalau tak sabar, tak boleh jadi orang dakwah. Orang jadi artis pun orang kutuk. Dia niat betul nak jadi nak bagi orang suka, dia pergi buat lawak. Maharaja lawak. Naik buat satu lawak, orang kata lawak bodoh. Padahal dia bukan semua ma'ruf juga muka pun saja nak bagi orang gelap. Tak adalah orang dah bodoh. Ada orang menyanyi, tak pasal dia nak pergi nyanyi lah. Oh tu macam tim bubuh batu goncang. Apatah lagi orang nak cakap berkaitan dengan orang.
wasbir ala ma asabak, sabar atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu antara benda yang besar, bebanan tanggungjawab yang kau kena pikul. Sebab itu kita kena tahu bila kita ni anak-anak muda ni, kawan-kawan ni, ramai-ramai dulu ustaz, kita ni dia kau dulu menjalan. Luqman katalah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Suruh buat baik, cegah buat munkar, kena sabar apa hak menimpa. Yang demikian itu antara benda besar, tanggungjawab yang susah yang Tuhan bagi kita. Luqman tak kata hampir sembahyang, lepas tu jangan ucai tepi kain orang. Ucai tepi kain memang tak boleh lah, tarik kain terima. Tapi jangan duk kacau orang. Kita kena belajar lah, tengok orang, tapi kena pandai lah macam mana cara tengok kawan kita duduk sebelah sembahyang duduk pula. Kita kena abang ni tak baik sembahyang pula. Sebab itulah kita fiksabi sebahagian dia sebut supaya bapa bila sembahyang letak anak hak kecil tu sebelah supaya dia belajar solat empat dia. Nabi bila sembahyang di rumah Maimunah, Nabi ajak Ibnu Abbas masa kecil. Kita budak-budak semua duduk belakang. Betul dia bergelak sama mereka, kita marah. Masuk-masuk budak-budak nak main masjid. Ni jangan bergelak tak ada gelak ni. Bahawa mana bayar. Budak kata memang surah masjid tempat bunyi budak-budak. Sebab tu orang tak suka main. Masuk-masuk setengah masjid tulis saf kanak-kanak 500 meter ke atas. Ada masjid saya pergi, tidak dibenarkan kanak-kanak masuk ke ruang ini. Dia dulu yang tu dasar apartheid yang diamalkan, yang melarang orang Cina ataupun melarang orang Cina, yang melarang black and dog, orang kulit hitam dan anjing tak boleh masuk. Lepas tu kita kata bahaya gereja semua boleh. Nak gereja tu pun teruk. Tapi dia tahu tak makan cara tu kena buat baik. Masjid pula buat perangai. Budak-budak main gaya baru nak sembahyang, budak tu kita ajak elok dalam rumah. Main-main sembahyang. Oh siap bagi mak ni. Main ada elok ada main-main. Dia baru main terkejut tu dia. Dia tahu tak siap tak main. Pada sembahyang dia duduk lain lagi. So dia bagi wani. Tengah budak pada sembahyang tarik ke belakang. Pergi belakang musuh budak-budak. Itu gangster masjid. Haram dia kata orang salat. Tak kira budak main apa. Tak boleh. Kemudian Luqman kata, ya bunayya. Habis Luqman kata, wala tus'id khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marah. Wala tus'id khaddaka lin-nas. Ini nasihat baik. Jangan kau tumil, tambas. Jangan kau balik muka kepada orang. Jangan kau masyar kamu kepada orang. Lepas anak kita dah boleh maya, boleh cakap dah, boleh ni dah, sabar. Yang mana dia naik sikit, ibu dia naik sikit. Dia rasa dia pandai. Kita beranjak dia betul, dia pun rasa pandai. Kita kata, wala tus'id khaddaka lin-nas. Jangan kau pusing mukamu daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di atas muka bumi dengan sombong. Quran ajak elok. Sukatan akidah patuh, kerohanian, kemudian ibadah. Wala akidah jangan syirik. Kemudian muraqabah rasa Allah Ta'ala. Kedua salat. Ketiga salat. Keempat dakwah. Kelima sabar dengan dakwah. Keenam wala tus'al khaddaka lin-nas. Jangan paling mukamu daripada orang. Jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau jalan dalam muka bumi dengan keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka semua orang yang membangga sombong lagi membanggakan diri. Ini Luqman pesan. Jadi pak kita kata, kita pun pesan kata jangan sombong.
Ni orang main dengan sombong. Orang minta, kadang-kadang kita tu bagi dia duit sikit. Jalan, orang minta sedekah, anak kita dia sombong, dia tak kesian. Tengok tu, orang minta sedekah, dia tak ada perasaan. Kita kena bagi tahu dia kena kesian, kena ada ihsan. Kita ajak anak kita nak ambil RM5, dibubuh tangan dia. Allah Ta'ala bagi pahala kesian. Jangan sombong, pergi ke dia. Orang buta jalan, kita kena ajak. Walaupun kita boleh buat, kita berbuat soalan kita, pergi pegang tangan dia. Pergi tunjuk jalan ke dia. Tengok pakcik tu, dia tak tahu, tunjuk ke dia. Ni tarbiyah. Pasal ramai nak, ibu bapa suka. Haraplah anak saya jadi anak orang baik. Haraplah anak saya jadi soleh. Ustaz, tolonglah bagi anak saya jadi soleh. Macam mana saya nak tolong ni? Saya bawa ayam ni, tolong jambi sikit jadi soleh. Dan nama dia apa? Nama dia Muhammad. Di rumah jadi Muhammad Saleh. Tak boleh. Jambi tak boleh jadi. Manusia baik dengan dakwah dan tarbiyah. Doa boleh. Tapi kalau minum jadi baik, semua manusia jadi baik, senang. Kita tangkap mak rempit, kita suruh minum yang jambi, semua dia potong. Tak. Manusia kena dididik. Sebab tu Allah berfirman, waqsid fi masyik waghdud min sawtik. Hendaklah kau sederhana dalam perjalanan. Nabi ni dia jalan laju, sederhana jalan ni. Maksudnya sebagian ulama tafsir, jalan kena ada tujuan. Anak kita dia nak bawa motor, dia tahu nak pergi mana ni? Tak ada apa saja nak ronda. Pasal kerajaan dah penaikkan minyak apa? 2 rupang jadi saja nak ada 2 rupang. Waqsid fi masyik, bertujuan dalam perjalanan. Sebagai kita sederhana dalam perjalanan, tapi bertujuan. Maksudnya anak kita tak boleh ada. Sebab tu kalau tidak dalam masyarakat Islam tak boleh ada makrifat. Dia bukan tujuan. Dia punya patah balik ni nak jalan berbuang tau. Tengah malam patah balik. Dia seronok, dia tidur. Dia melentak tu kaki dia naik belakang dia rasa dia macam Ultraman. So dia tak tahu tujuan hidup dia. Dia rasa dia syok. Siapa tengok dia pun. Dia rasa bila orang tengok dia, orang kata dia pandai. Orang kata dia kata pandai, orang kata orang bodoh. Motor bukan orang naik macam tu. Kantai pun tak naik macam tu. Diorang tak bagi perhatian. Ni manusia kena dia psikologi. Orang tak bagi perhatian dia. Dia suka. So apa? Dia tak terdidik. Dia tak tahu dia nak buat apa. Sebab tu anak kita kena ada. Kita tanya nak pergi mana. Ada mak bapak dia tak pernah tanya anak nak pergi mana. Anak keluar, nak pergi mana? Nak keluar. Nak apa? Mak bapak dia tanya, nak keluar pergi mana? Nak pergi rumah kawan, pasal apa? Dia kata ada sikit, tapi tak apa. Ada tujuan, boleh. Tak ada apa saja nak pergi belakang, pergi jalan duduk, tengok anak kawan lalu, tak boleh pergi. Manusia, waqsid fi masyik, bertujuan dalam perjalananmu. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Nabi bila ceramah suara tinggi, penting. Ala sautuhu wa ahmara wajhuhu, tinggi suara Nabi, merah muka Nabi. Tapi bila cakap dengan orang, dekat sedikit, dekat. Baba di mana? Tak ada dekat. Apa-apa? Kan? Tu bini pakai tempe tak boleh pegang. Kena. Dan itu kadang-kadang perangai bapak, perangai mak. Anak dekat dia, cakap kuat. Dan tak ada bahasa yang terpilih. Dia bercakap ke anak dia, weh bemo. Dia berbual nama anak dia Marwan, Isyam. Dia tak panggil Isyam, dia panggil bemo. Weh bemo. Dia kata anak, astagfirullahaladzim. Bila tu dia kata anak saya ni ustaz tak tahu nak cakap bahasa elok, dia berteruk. Sebab Tuhan suruh buat waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Bila dia nak cakap dengan kita suruh dia cakap elok. Manusia ni ada orang suara kuat, tapi dia kena cakap elok. Dia tahu bahasa dia. Bila nak cakap orang tua dia ada bahasa dia. Pakcik, balik. Tak ada macam tu. Walaupun sama, tulis sama pakcik. Kan? Ada pakcik, tak boleh. Pakcik. Ada nak cakap dengan mak, ada bahasa waqdud min sautik, rendahkan suara.
Inna ankarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Ini panjang ni saya seperti ini. Suara yang paling buruk kalau kata suara keldai. Pernah dengar suara keldai? Tak pernah dengar suara keldai? Pernah tengok keldai Shrek? Dia tengok suara minta orang. Keldai ni dia dua huruf je dia boleh baca. Lembu tak boleh baca, tapi keldai dia baca. I-O, I-O, I dah keluar. Seburuk-buruk suara orang kita ialah suara keldai. Sebab tu bayangkan suara tinggi buruk macam suara keldai. Allah. Saya ni sebenarnya nama dia Dr. Kuang ni. Sekarang ni saya bercuti, saya pergi di Batu Peringgi. Saya main daripada Batu Peringgi ni. Saat ini lepas ni balik Batu Peringgi balik lah. Family semua ada sana. Jadi tuan-tuan tanya lah saya sebelum dari Batu Peringgi. Siapa ada soalan kita tanya? Ada soalan? Semua ada soalan? Pasal pada diskriminasi kaum wanita tak tahu. Kaum wanita boleh masuk main tanya di sini pun tak apa. Tak salah. Tadi ada sebuah dalam sebuah idea buat penjelasan di mana riwayat yang kita boleh terima dan riwayat yang Israiliyat. Pernah dengar Israiliyat? Lihat tak lihat? Tanah liat mana? Ini tak kaitan dengan tanah liat. Israiliyat ialah benda yang berunsur Israel. Kalau Melayu dia panggil Malayuiyat. Bukan Melayu liat. Bani Israel mereka ada banyak nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Yaqub, Yusuf, macam-macam nabi. Mereka dah ada kitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Talmud. Mereka ni banyak cerita-cerita para nabi ni dah ada kat mereka, diwarisi turun-temurun. Sebahagian cerita yang ada kat mereka tu betul, sebahagian cerita tu tak betul, tongkok lampak. Mereka pun tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Pasal dah orang dulu mereka. Macam orang Melayu lah, ada cerita hantu, ada cerita apa kan? Hanjebat. Kita pun tak tahu betul ke tak. Betul ke hantu ada? Kalau hantu ada, pasal apa di Melaka tak ada orang nama keturunan hang pun? Mai semua belah dah lah. Kan? Tapi orang buat cerita yang kita tahu hang Lipo dah. Tapi dia orang Cina. Sebab tu sebahagian anggap hantu ni Cina. Kita tak tahu siapa nak. Pasal apa raja-raja Melayu pakai kuning? Kita tak tahu. Tapi kemungkinan sebab raja-raja Melayu dulu rajin pergi ke Cina. Raja Maharaja Cina pakai kuning. Tengok filem Kung Fu. Maharaja Cina dia pakai kuning. Bukan kerana dia pakai warna orange sami yang dianggap sebagai sacred color, warna yang ada mulia di sisi orang di India yang pakai nak kuning-kuning tu. Dah, asal dia ambil daripada Cina. Tapi ini semua cerita. Satu mulut ke satu mulut, satu mulut. Cerita sang kancil dengan Nabi Sulaiman. Cerita Maksuri, golonnya darah putih. Orang cerita, bukan betul ke apa. Dia penyakit leukemia ke apa, kita tak tahu. Tapi putih. Tapi orang buat cerita.
Kalau kita pergi ke Langkawi, dia cerita tu. Sejauh mana kebenaran cerita tu, tak tahu. Tapi jadi cerita bermulut diwarisi. Maksudi itu sendiri mungkin ada, tapi cerita-cerita tentang dia tu mungkin bohong. Jadi dalam cerita tu ada yang betul, ada yang bohong. Nak bagi faham, Bani Israel banyak cerita tentang Nabi-Nabi ni ada pada mereka. Bila Nabi Muhammad SAW datang, Quran sebut umpamanya Nabi-Nabi terdahulu. Bila Quran sebut tentang umpamanya saudara Nabi Ayub, saudara Nabi Yusuf, Quran tak bagi tahu saudara Nabi Yusuf ni nama apa. Israeliat kata nama dia Bunyamin. Bunyamin ni Quran tak bagi tahu, Nabi pun tak bagi tahu. Yahudi bagi tahu. Nak kata salah pun kita tak berani. Nak kata betul pun tak ada bukti. Kalau setakat cerita Bunyamin lah. Lepas pada tu umpamanya Imratul Aziz, perempuan yang goda Nabi Yusuf, Quran tak bagi tahu dia nama apa. Quran tak bagi tahu. Israeliat orang Yahudi kata nama dia Zulaikha. Kalau orang Melayu pun nama anak orang perempuan nama Zulaikha. Zulaikha. Zulaikha ni Quran tak bagi tahu, hadis pun tak bagi tahu. Siapa bagi tahu? Israeliat bagi tahu. Betul ke dia nama Zulaikha? Kita pun tak tahu. Tak ada bukti. Tapi nak kata Nabi pun tak tahu pokok betul cerita-cerita dulu ni. Kalau setakat nama tempat boleh kata lagi lah, sikit-sikit cerita. Tapi kadang-kadang dia pergi lebih. Dia kata Zulaikha ni lepas pada tu nikah pula dengan Nabi Yusuf. Dia mula tambah. Yang ni dah jadi cerita, dah jadi plan. Qaf, satu bukit yang mengelilingi dunia. Dia mula bumi duduk atas tanduk lembu, lembu duduk atas belakang ikan paus, ikan paus duduk dalam laut. Dia mula merepek. Ni Israeliat. Ada Israeliat yang betul, confirm betul. Umpamanya Israeliat cerita tentang Nabi Musa jumpa dengan satu orang lagi Nabi yang dia tahu lebih ilmu pada Nabi Musa, nama dia Khidir. Cerita Khidir, Israeliat cerita. Tapi hadis Nabi pun cerita juga. Dalam Quran, dia tak bagi tahu nama tu Khidir apa. Quran tak bagi tahu. Abdan min ibadina, hamba di kalangan hamba-hamba kami. Tuhan tak sebut nama. Hadis sebut nama dia Khidir, Israeliat sebut nama dia Khidir. So sama. Okey, kita confirm Israeliat ni betul. Sebab hadis sokong dah. Ada yang hadis tak sokong dia, kita tak tahu. Ada yang nampak cerita dia macam jadi leceh balik. Nabi Sulaiman naik tikam terbang, kembang perempuan duduk mendi, hitam sekolah, nikah dengan dia. Jadi leceh, dia jatuhkan Nabi. Dia ada asas cerita tu ada, tapi dia exaggeratekan cerita, dia tokok tambah. Yang jadi leceh, Nabi ni jadi dia jatuhkan Nabi. Nabi Ayub kena satu jenis penyakit, kudir, busuk, habis, semua lari. Ini macam tak pernah sabar, kerana Tuhan nak ketik dia jadi Rasul. Kalau kudir penuh pada dia, busuk sampai orang tak lemah rapat, itu akan jadi bujak kepada orang. Kenapa dia tak ikut Ayub? Tapi dengan ceramah dia kena dia busuk. Dia kena penyakit betul, tapi sampai kudir, busuk, menanah orang nak main tak boleh. Itu dia tambah. Nabi Sulaiman dengan bini dia buat ni. Nabi Daud ni bagi bini dia mati seorang, kena nak tambah bini baru. Semua benda ni Israeliat masukkan, yang bagi jatuh status Nabi. Yang ini kita tak boleh terima. Kalau setakat cerita-cerita yang tak bertentangan dengan Quran, Ibnu Katsir dia akan sebut hadza ma la usaddiquhu wa la ukadzibuhu, dan tafsir. Yang ni saya tak kata betul, saya tak kata salah, tak tahu.
Tapi kalau nampak bertentangan dengan Quran, tak boleh. Macam orang Melayu buat cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Jadi merepek, Nabi Sulaiman tu jadi duk pimpin dengan sang kancil kok. Sang kancil main jumpa Nabi Sulaiman, minta gong ni. Sang apa tu bangau jumpa Nabi Sulaiman, nak makan, nak minta makan. Itu hari 7 kali, tersilap cakap 7 hari sekali. Firaun terkejut kat budak Nabi Musa. Sebelum itu duk buang ayam besar 40 hari sekali, sekali terkejut 40 kali selalu. Ini cerita-cerita merepek yang jadi kartun, yang tak ada value di dalam agama. Agama mesti stabil cerita dia. Ada nilai. Dia takkan bertentangan dengan logik yang kuat. So, ada Israelian boleh terima, ada tak diterima, ada kita tak kata apa. Jadi dia ada 3 kali. Ada soalan? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya Muhammad bin Ibrahim. Di sini ada 3 soalan yang ini saya ajukan dan ingin mendapatkan jawapan yang baik daripada Ustaz. Soalan yang pertama, jika ditinjau pada senario pada akhir-akhir ini, sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah bercorak keagamaan tumbuh bagai cendawan selepas hujan, bersaing dengan sekolah aliran arus perdana dan juga sekolah kerajaan biasa lain. Pada pandangan Ustaz, pengajian macam manakah pengajian macam manakah yang Ustaz rasakan sesuai untuk remaja ataupun untuk anak-anak yang dalam keadaan dalam umur usia remaja, iaitu antara 13 hingga ke 17 tahun. Maksudnya dalam tahap sekolah menengah tu sesuai antara sekolah biasa ataupun sekolah bentuk pondok ataupun sekolah agama. Soalan yang kedua, ini mohon penerangan berkaitan dengan wirid selepas solat. Adakah macam mana pandangan Ustaz tentang wirid? Ada yang ada yang tidak ada. Ada yang panjang, ada yang pendek. Soalan yang ketiga, mohon Ustaz terangkan sedikit hiburan yang bagaimanakah yang dibenarkan dalam perkahwinan, masa berlangsungnya majlis perkahwinan. Wallahu Terima kasih. Banyak-banyak soalan. Tidak soalan. Ya. Okey, saya jawab rekan-rekan. Yang pertama, semua ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diiktiraf oleh ulama. Kalau kita hantar anak kita mengaji fizik, bukan berarti dia pergi mengaji regular lah. Kalau dia pergi belajar jadi perubatan pun dia tak mengaji regular. Dia belajar ilmu itu memberi manfaat, dan ilmu yang memberi manfaat dia iktiraf oleh ulama. Cumanya kita sebagai ibu bapa, bila kita tengok keadaan hari ini negara seliling kita, negara ni bukan hidup kalut, jenayah nikah, remaja macam-macam jadi nampak macam kegiatan agama kuat, tapi yang kalut, yang karut pun jadi, suasana pun jadi kalut juga. Okey, jadi kita pun fikir macam kita takutlah anak kita jadi macam-macam, kita pun nak hantar pergi sekolah agama dengan harapan bila pergi sekolah agama semua benda ni takkan masalah, takkan main dengan kita. Kita sendiri tu kadang-kadang tak tabiat dengan anak kita. Kita woha semayang bang, kita tak peduli, ambil tingkatan 1 pergi sekolah pondok, kita rasa selesailah masalah kita dunia akhirat. Sebenarnya tak selesai. Pertama, tabiat kita kena buat, kita sendiri kena tahu diri anak kita. Yang kedua ialah bila kita hantar sekolah pondok ke sekolah tahfiz ke, bagus, tetapi kita kena tahu setengah sekolah tu kita nak tahu juga dia ajar apa. Bila sekolah ni sekolah persendirian, ni saya cakap tentang education sikit lah. Sekolah persendirian, kadang-kadang guru tak cukup,
Ustaz mengajar matematik, dia mengajar bahasa Arab, dia mengajar fizik, dia mengajar biologi, dia mengajar bahasa Inggeris. Ustaz tu bagus dah. Tapi ustaz tu sendiri pun dulu biologi boleh 7 orang, fizik boleh 8, kimia aku boleh 6 kan? So bila dia ajak benda tu, so dia tak menguasai, anak-anak kita lagi tak menguasai. Jadi anak-anak kita fail dalam akademik. Sedangkan akademik ni pun benda yang, bagaimana kalau orang Islam negara ni semua tak boleh akademik, orang bukan Islam yang boleh, apa jadi kat negara ni? Siapa yang akan mengisi tempat-tempat ni? Siapa nak jadi pilot? Siapa nak jadi saintis? Siapa nak jadi engineer? Siapa nak jadi arkitek? Penting ilmu ni. So kalau kita pergi langsung dia punya, kemudian dia ajak anak kita tahfiz umpamanya, bagus lah, tahfiz bagus. Tapi dia sendiri bukan nak salah sekolah tu. Sekolah pun nak bayar gaji, dia pun kita bayar yuran pun tak ada nak mana. Tunggu setengah ibu bapa hantar anak ponting yuran tinggal 4 bulan. Jenuh sekolah dekat kampung sendiri. Nak cari ustaz nak gaji murah ni susah juga. Lah kerajaan bayar berapa starting? 18. Rekod 18, 19. Sekolah nak bayar 18 susah. Ini saya cerita dulu. So sekolah boleh bayar 1,000. Bila sekolah boleh bayar 1,000, yang boleh mengajar 18 semua tu yang bagus-bagus letak ni, dia pergi sana. Yang baki tak ada tempat di sana, mereka sebagian yang nak berkorban tu ada. Saya kira juga. Mungkin yang nak korban betul, yang bagus yang nak korban ada mungkin 2-3 orang. Tapi baki dah terpaksa main sementara sasar. Sementara dia nak dapat kerja tempat lain, dia main dulu sekolah tu. Dan dah dapat, dia pulang tinggal dia pulang. Jadi kualiti pendidikan tak bagus. Yang jadi terabai anak siapa? Anak orang Islam kan. Jadi dia pun main ustaz tu, dia mungkin kita suruh dia ajak tahfiz, dia ajak tahfiz apa anak kita. Sebagian kita tengok budak hafal tajwid pun tak betul, sebutan tak betul, tapi dia hafal habis. Tapi Quran pun dia tak tahu, makna dia tak tahu, apa yang ada dalam Quran dia tak tahu. Dia hafal ya, lagu pun kena tahu kalau sedap. Kalau boleh lagu dia sedap sikit, ini dia punya masa depan lah. Hafal Quran pun bagus, tapi bila balik main, dia tak buat apa. Quran ada dalam dada ni 30 juzuk, SPM tak ada. Ini negara ni dia nak kerja dekat SPM. Jadi anak kita nak takkan hafiz Quran, kita nak suruh kerja hilang angkut padi kot. Bukan salah, bukan salah. Kita nak bagi bawa sikit, takkan dia nak pergi benda tepi jalan kot. Melainkan bapak dia ni orang bisnes, ada bagi bisnes bagi, tapi dia pun nak kena ada sikit ilmu tentang accountant dan seumpamanya. Jadi anak ni nak hurai Quran pun tak boleh. Dia itu tak hurai sangat. Cuba tuan-tuan tanya sekalian, yang boleh baca, kalau suara sedap sikit, bulan puasa orang panggil jadi imam tarawih. Kalau suara sedap pun tapi main kampung tu imam tua ada, tu imam tak bagi laluan sehingga aku mati baru kau boleh beli. Jadi anak ni tak ada pergi mana. Saya bimbang fenomenal. So kalau nak hantar, kalau tanya saya, kita boleh hantar ke sekolah yang mix. Ada pengajian agama dan ada juga akademik. Supaya anak kita tahu juga. Sekarang ni tuan-tuan pergi cerita, saya cakap ni peringkat nasional lah. Ni tak apa saya cakap di sini, saya cakap di dalam bawah seminar peringkat nasional. Tuan-tuan, negara ni dia pun cakap satu Malaysia, salam satu Malaysia, kan? Kira kita pun tak tahu makna awak, tapi tak apa. Assalamualaikum ya, semua dapat itu. Saya kata Nabi tak pernah kata salam satu Madinah, salam satu Mekah, tapi tak apalah, Malaysia buat style salam satu Malaysia. Dulu salam Madani, nak main ni tak tahu salam Angkasa Raya lah apa dia tahu. Tak apa, dia ambil lagi, dia bersyok dia kata. Tapi saya nak cerita, negara ni dia multiracial.
Ni cakap sikit politik. Negara yang berbagai bangsa, agama dia harmoni. Kita nak kena faham orang. Satu anak Cina belajar di sekolah Cina. Lepas tu lah semua orang Cina, bahasa Cina. Dia tak kenal Melayu-Melayu ni. Kemudian dia sambung belajar universiti pun dimasuklah oleh tuan guru ramai yang Cina semua, MCA katakan. Lepas tu sambunglah negeri pun semua orang luar. Masalah yang penting, nama yang penting. Dia tak kenal muka Melayu. Dia balik main Malaysia, dia tak pernah ada satu pengalaman bergaul dengan orang Melayu. Dia tak tahu budaya orang Melayu. So bila dia jadi pemimpin politik bagi kaum Cina, ataupun dia bercakap di dalam apa-apa tentang, dia hanya fikir tentang work dia. Dia tak tahu bagaimana negara ni macam-macam. Bagus tak tu? Bagus tak? Bagus tak? Tak bagus. Saya buat contoh lain. Satu anak orang Islam belajar di sekolah agama, dia tak kenal Cina. Lepas tu sambung universiti pun semua orang agama. Kemudian balik dia tak ada pengalaman Cina, India, dia tak tahu. Dia bercakap pula tentang politik, tentang apa, dia tak tahu kepelbagaian negara. Bagus ke tak? Tak boleh kata. Bagus ke tak? Untuk masa depan negara tak bagus. Sebab tu saya cadangkan sekolah-sekolah agama ni, ambil sikit 10% budak bukan Islam. Mungkin mereka tu tengok ramai budak Islam belajar Islam, mereka masuk Islam. Dan mereka mungkin akan dapat bagi mesin yang bagus tentang Islam kepada orang bukan Islam. Bagi budak sekolah agama pagi-pagi bangun, ayah, disiplin, nak minum, dia tengok. Dan anak orang Islam yang mengaji sekolah agama tu sendiri dapat belajar budaya mereka dan tahu macam mana nak dakwah, macam mana nak bersembang dengan orang bukan Islam. Betul tak? Tapi kita tak ada keberanian. Marah cuba buat 5% lah marah cuba buat. Kerana kita tak ada keberanian. Sebab kita sentiasa tekung. Saya kata kita perlukan bagus mengajar baru masuk sekolah bodoh, kata ini bagus. Tapi kita nak pemimpin masa depan negara yang terdiri daripada tokoh agama. Bila nak betul-betul orang agama memimpin, dia tak boleh pimpin orang Islam saja, dia kena memimpin semua negara ni. Dan dia mesti mempunyai satu pengalaman yang bagus baru boleh memimpin. Dan Umar bin Khattab kata, tunqadu 'ala al-Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Terongkai ikatan Islam itu satu persatu apabila membesar di dalam Islam orang yang tak tahu jahiliyah. Dia tahu hak tu ya, hak tak tu tak, dia tak tahu. Orang kecoh dia. So dia kena ada pengalaman. Sebab tu sentiasa negara ni yang memimpin kita bukan lantar agama sangat, pasal pengalaman mereka mungkin lebih. So kita kena buang halangan. Anak-anak kita yang mengaji sekolah agama mesti mix ilmu dia. Fizik dia tahu, sains dia, biologi dia tahu, chemistry dia tahu, yang ilmu akademik dia tahu, agama dia tahu, Quran dia apa dia campur semua. So bila dia nak cakap semua benda ada pertimbangan. Dia tak dia kata, sebenarnya tuan-tuan, jantung manusia macam jantung pisang. Itu memang awal. Padahal dia tak macam biologi. Dia pergi buat kenyataan iPad dia tu. Lalu orang bilang, orang agama ni tak kerti sungguh berbeda. Sebab dia tak mengaji, dia kena mengaji. Jadi kalau boleh, bukan salah tak sekolah pondok. Kalau boleh ada tak sekolah agama yang mix. Dan standard pelajaran kadang-kadang memang bila sekolah elok sikit dia macam bayaran dia sikit tinggi. Tapi kadang-kadang setengah ibu bapa, bukan semua lah, setengah ibu bapa kebanyakan tuan bagus lah. Setengah ibu bapa tempat lain tu, kat Afrika apa mana, kita sana pokok bulat kat tua-tua tu.
Satu kotak rokok apa? 20 ringgit. Okey. Apa ni buat seperti kau? Jangan suruh nak ni rokok. Atak mulunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Tuhan kata kamu suruh buat baik, kamu lupa diri kamu sendiri. Anak kita kita tak bagi rokok, kita terus beli rokok kita. Rokok tu mungkin RM20 sehari, mungkin kita 2 hari, sehari RM10. Hisap, berapa batang? Sebulan kat 200 lebih 300. Pergi, kalau ambil rokok, pergi cari sekolah, bayar 300 lebih sikit apa, tapi pastikan pendidikan dia elok. Pendidikan dia elok. Tambah RM50 kan. Wirid lepas sembahyang. Tinggi tutup ni. Wirid lepas sembahyang. Nabi ajak ada wirid lepas solat. Nabi ajak sahabat supaya wirid lepas solat. Nabi ajak Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajak wirid lepas solat. Tapi taklah Nabi ajak ramai-ramai semua orang boleh wirid. Ada orang baca yang ni, ada orang baca ni, ada orang takbir, ada tak ada masalah. Dalam hadis Nabi, dalam riwayat Ibn Abbas kata, mereka dengar semua bertakbir dan bertahlil. Ibn Abbas dengar selepas sembahyang. Maksudnya mereka berwirid kan? Tapi dalam riwayat Ummu Salamah kata, Nabi lepas sembahyang maka saya sirah, duduk sekejap, tak lama. Nak bagi orang perempuan bangkit dulu, lepas tu Nabi pun bangkit. Maksud ada kala Nabi bangkit terus, ada kala Nabi jumusan, ada kala Nabi wirid. Dalam berbagai-bagai keadaan. Imam Syafi'i kata, kenapa Nabi ada kala Nabi wirid kuat? Kata Imam Syafi'i, kerana Nabi nak ajak macam mana cara wirid. Selepas orang dah tahu, Nabi tak kuat dah, kerana semua orang wirid masing-masing. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Adbi. Disebut dalam Imam Syafi'i dalam kitab Al-Adbi. Hiburan macam mana? Setengah orang bila dia pergi rumah penuri. Ini cerita rumah penuri. Dia tengok ada orang pasang nasyid lah, lagu rumah penuri. Dia kata mereka ni kenuri ingat. Sebenarnya tak apa. Rumah penuri ni digalakkan apa saja aktiviti yang seronok. Ada orang main kompang bagus itu. Nabi dalam hadis Bukhari juga riwayat Muslim, banyak hadis-hadis tentang hal. Satu hari Nabi pergi tengok kenduri kahwin orang Ansar. Nabi tengok dia maksudnya lengang. Nabi tanya Aisyah, isteri dia. Dia kata, Aisyah, kenapa tak ada lahu ni hiburan? Innal ansar min hadhihi al-'ayn yu'jibuhum lahu. Sesungguhnya orang Ansar di lorong ni, mereka sukakan hiburan. Buat ada bagi ada hiburan. Jadi orang pun pakai, ambil perempuan pun pakai mungkin gendang, menyanyi. Dan bila dia menyanyi, ada perkataan yang tak apa sesuai. Di dalam riwayat, masa perkahwinan Rubai' binti Mu'awiz, dia kahwin, dia sahabat perempuan Nabi SAW. Orang menyanyi tu orang marah. Ganti-ganti menyanyi. Nabi dengar dia menyanyi, ada perkataan tak apa sesuai. Dia berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata, yang ni jangan dengar kata hak tadi. Sebab Nabi tak tahu besok lagu, Allah Ta'ala yang tahu. Maksudnya Nabi tak marah menyanyi tu, tapi makna lirik kita betul. Kita dapat jangan lupa lirik kita betul. Lirik kena betul. So kenduri, kahwinan, hari raya disertai dengan hiburan yang tak melampau. Tapi tak payah perempuan pakai skirt naik nyanyi, tapi tak ada lah. Dengan keadaan sekarang ni dah ada nasyid, dah ada apa, mahir, dah apa lagi nama? Banyaklah, bolehlah pasang supaya suasana kahwin tu dengan ada hiburan, bukan suasana orang mati. Lengah, makan nasi pelat. Dia kahwin bagi gembira. Orang Melayu ni kena ada terbalik. Hari raya dia bagi sedih, hari raya kena seronok. Hari raya buat sedih, lagu sedih, dia tak ada, dia kena gembira. Hari orang mati dia buat seronok.
Dia lupa duit dan sambut pakai bagi makan tu syok. Wah, duit orang mati ni. Kan, apa dia pakai dah dapat duit orang 10 ni. Jangan dia tak apa. Hari orang mati sedih. Doa. Bukan tengok ada orang mati. Alhamdulillah. Berapa orang? 2 orang. Allah 2 sampul. Alhamdulillah. Kacau tu. Hari mati tu patut orang sedih doa. Kita syok. Last soalan. Tak nak. Kamu mana soalan? Tak dapat. Ada soalan? Siapa ada lagi soalan? Tadi siapa nak tanya ni? Depan ni. Balik lah. Maju pintu ni yang. Tuan-tuan ada tak ada soalan? Ada soalan tak? Terima kasih banyak kerana sudi mendengar sembang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita semua, insyaAllah, dan diberikan kebaikan dan kehormatan kepada negara dan rakyat negara ini, dan dibimbing kita semua pada jalan yang baik, insyaAllah. Sallallahu alaihi wa sallam.